أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Hari ini saya akan berkongsi tentang malas yang membawa kejayaan. Malas, kita bermalas-malasan, tidak mau buat, tidak rajin, kita kena malas bersungguh-sungguh yang membawa kepada kejayaan. Allahu Akbar. Jarang-jarang orang akan dengar perkara ini. Tapi malas itu boleh membawa kejayaan sebenarnya. Dan sifat rajin yang bersungguh-sungguh pun boleh membawa kepada kejayaan, kemusnahan diri sendiri. Allahu Akbar. Sungguh, mari kita lihat kepada sifat malas. Malas ini kebanyakannya ramai yang mentaarifkan atau ramai yang bermaksud bahwa malas ini membawa kepada kejatuhan, kesengsaraan dalam hidup. Malas juga ini menyebabkan seseorang itu menjadi miskin. Ada kan? Sebab ada dalam satu doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma inna minal Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Awal kasal itu malas. Apa maksud malas di sini? Al-kasal di situ. Kasalun adalah malas. Maksud malas di sini dan Rasulullah SAW adalah malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula malas yang membawa kejayaan? Itu memang malas yang membawa kepada kemudaratan, bukan kejayaan. Itu kesengsaraan di bawah itu yang malas yang doa Nabi Muhammad SAW itu. Mari kita lihat kepada perspektif positif untuk malas ini. Sifat-sifat malas yang boleh membawa kejayaan yang kita lihatlah. Malas pada asalnya memang orang akan begitu, oh kau ini malas. Itu dari segi tidak mau beribadah, rugilah. Tidak mau bekerja yang bagus, rugilah. Tapi malas yang ibadah juga ini berpahala lagi. Dapat pahala. Kita ambil itu hukum. Dalam hukum Islam ada 5. Dalam hukum Islam ada 5 perkara tentang Ramadan. Pertamanya wajib. Keduanya sunat. Harus. Haram. Yang haram dan makruh. Al-karahah. Tapi ini teman-teman, wajib. Benda malas yang wajib kita mesti buat. Dapat pahala. Subhanallah. Kan? Para rasul, para malaikat, para nabi pun semuanya malas dalam membuat perkara ini. Itulah sebab mereka berjaya. Allahu Akbar. Yaitu, saya akan bagi satu situasi yang boleh malas yang boleh membawa kejayaan. Pertama, malas membuat dosa. Membuat dosa. Dosa pertama teman-teman perempuan dia akan bermula daripada hati. Hati ini suci. Tapi bila dia berada di otak manusia, ada manusia ini dididik oleh iblis dan ada manusia ini dididik oleh malaikat. Malaikat ini membisikkan kebaikan kepada Rasulullah SAW. Manakala iblis dan syaitan ini membisikkan di hati kita ini, jin. Ingat, jin ini boleh membisikkan dalam hati manusia ini sebagaimana dalam surah An-Nas. Surah An-Nas mengatakan bahwa syaitan itu boleh boleh al-khannas, bukan al-khannas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jin yang boleh menyebabkan manusia ini waswas. Ada nama dia jin waswas. Jin ini yang membisikkan supaya kita membuat kejahatan. Kan? Mari kita lihat, saya beritahu tadi tentang malas yang boleh membawa kejayaan, yaitu satu, malas yang membawa kejayaan adalah malas seperti malas membuat dosa. Satu, dosa apa yang boleh buat? Pertama, melawan Allah Subhanahu wa taala. Kita malas, amat bersungguh-sungguh malas untuk membuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malas, berpahala. Bersungguh-sungguh. Allahu Akbar, bersungguh-sungguh dapat pahala. Subhanallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Apa larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bermalasan dalam perkara ini adalah berpahala. Sesiapa yang rajin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan sengsarakan dia berada di masa-masa di dunia dan juga di akhirat sana, dalam kubur. Mati pun Allah sudah sengsara, masih hidup, masa hidup pun Allah kasih sengsara orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini.
Dan malas juga, contohnya malas yang berfaedah ialah malas memberi rasuah. Rasuah ini ar-rasyu wal murtashi finnar, kilahuma finnar, kata Rasulullah SAW. Perasuah dan menerima rasuah ini kedua-duanya di dalam neraka. Allahu Akbar. Maka bermalas-malasan dalam melakukan aktiviti merasuah ini dan menerima rasuah ini mendapat pahala. Nampak? Bermalas-malas yang bersungguh-sungguh dapat pahala ialah malas untuk berbohong. Berbohong, lama-lama berbohong ini mencuri. Lama mencuri. Bila dia mencuri apa jadi? Berdosa. Jadi bermalas-malasanlah kamu dalam mencuri. Malaslah kamu dalam mencuri. Malas berbohong. Jangan berbohong. Lepas itu menipu. Malaslah menipu. Jangan malas pula untuk membantah orang. Paham? Jangan suka membantah. Membantah aja kerja dia. Ketua bagi arahan dia membantah. Kan? Ketua dia makan gaji dengan ketua, majikan. Majikan tapi dia suka membantah. Orang-orang begini ialah orang-orang yang nanti tidak berfaedah, dibuang kerja saja. Rajin sangat membantah arahan ketua. Maka bermalas-malasanlah dalam, kita hendaklah bermalas-malasan, malas bersungguh-sungguh ketika ketua memberi arahan. Empat. Paham? Itu, tapi ramai yang sangat rajin, yang menghancurkan institusi, menghancurkan organisasi, itu terlampau rajin. Rajin bersungguh-sungguhan untuk melawan arahan ketua. Siapa ketua kita? Ketua bagi ide supaya meningkatkan ekonomi syarikat, pendapatan syarikat. Dia bersungguh-sungguh terlampau rajin untuk melawan ketua. Sepatutnya apa yang dibuat adalah malas-malasan yang bersungguh-sungguh, malas bersungguh-sungguh untuk melawan ketua. Baru hebat. Dan bagi cadangan supaya syarikat jadi naik. Itulah namanya banyak perkara-perkara yang malas bersungguh-sungguh ini akan menerima kejayaan. Macam juga para malaikat. Malas membuat dosa malaikat ini. Malaikatlah makhluk Allah SWT yang paling malas bersungguh-sungguhan dalam membuat dosa. Tetapi syaitan iblis, manusia-manusia yang dipimpin oleh iblis, terlampau rajin sangat-sangat bersungguh-sungguh dalam apa? Membuat dosa. Astagfirullahaladzim. Maka rajin tidak semestinya bagus. Rajin bersungguh-sungguh membuat dosa. Iblis, syaitan, manusia. Maka dia akan masuk dalam golongan yang sengsara di dunia dan di akhirat. Tapi malaikat bersungguh-sungguhan dalam tidak membuat dosa. Dia malas bersungguh-sungguh tidak membuat dosa. Tetapi malaikat ini rajin bersungguh-sungguh membantu manusia. Nampak? Allahu Akbar. Jadi saya rasa itu saja untuk saya punya perkongsian, yaitu malas itu sebenarnya memberi kejayaan kepada kita manusia. Malas bersungguh-sungguhan dalam di dunia ini juga memberi kejayaan di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah tirulah para malaikat dan para nabi dan rasul dalam bermalas-malasan dalam melakukan aktiviti yang berbentuk dosa ini. Dan bermalasan inilah yang menyebabkan mereka ini disayangi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah stay tune. Jangan lupa untuk subscribe Kirana Studio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran.